Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmi Yaakob dari Jabatan Pengoperasian Perniagaan College Community Pasir Mas. Sempena ITED 2023 Second International TVET and Entrepreneurship Conference, saya akan bentangkan satu kajian penerimaan pembelajaran secara dalam talian di kalangan pelajar College Community Kelantan pasca pandemik COVID-19. Untuk isi kandungan, yang pertama adalah latar belakang, sorotan kajian, metodologi kajian, dapatan kajian, perbincangan kajian dan juga kesimpulan. Latar belakang pula, apabila berlakunya penyebaran wabak COVID-19 yang melanda Malaysia menyebabkan sistem pendidikan kita terpaksa beralih kepada kaedah melalui di atas talian. Dan bila berlakunya peningkatan kes COVID-19 ini pada tahun 2020 memaksa kerajaan melaksanakan dasar dan juga amalan menghentikan penyakit itu daripada terus merebak. Dengan itu, apabila kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan pada Mac 2020, semua aktiviti dihentikan. Dan untuk Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi telah mewajibkan penutupan operasi fizikal semua jenis institusi pendidikan dan mengesyorkan agar kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP dijalankan di atas talian. Apabila wabak COVID-19 melanda seluruh Malaysia, pelaksanaan dan juga perintah perkawalan pergerakan dilakukan, maka berlakunya penutupan institusi pendidikan telah memaksa college community itu menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Selain daripada itu juga, akses internet yang tidak cukup, infrastruktur, perkhidmatan yang tidak cekap, sambungan internet berkelajuan tinggi, kekurangannya kemahiran, pendidik yang tidak berpengalaman dan juga mengendalikan pembelajaran dari talian, sokongan pentadbiran yang lemah serta reka bentuk kandungan yang tidak mencukupi merupakan sebahagian daripada halangan dalam melaksanakan pembelajaran secara talian, apatah lagi jika ianya dilakukan secara sepenuhnya dan secara drastik. Bagi objektif kajian pula, terdapat 4 objektif yang ditekankan dalam kajian ini. Yang pertama adalah kita hendak mengetahui dari segi tahap penerimaan pembelajaran secara dalam talian dan tahap motivasi, tahap kompetensi komputer dan juga tahap kebiasaan dengan teknologi. Familiarity with the technology. Yang kedua, kita nak mengkaji hubungan di antara motivasi pelajar dengan penerimaan pembelajaran secara dalam talian pasca COVID-19. Dan yang ketiga adalah kita nak kaji dari segi hubungan di antara kecekapan penggunaan komputer dengan penerimaan pembelajaran secara dalam talian pasca COVID-19. Dan juga kita nak mengkaji dari segi hubungan di antara kebiasaan aplikasi teknologi dengan penerimaan pembelajaran secara dalam talian pasca COVID-19. Sorotan kajian dan juga pembangunan hipotesis, kita melihat kepada motivasi pelajar. Itu kajian terdahulu telah mendedahkan dari segi motivasi pelajar untuk menggunakan sistem pembelajaran dalam talian memberikan pengaruh yang besar terhadap keberkesanan menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan. Untuk hipotesisnya adalah motivasi pelajar terhadap pembelajaran dalam talian mempengaruhi secara positif niat untuk menggunakan pembelajaran dalam talian di masa hadapan. Manakala untuk kompetensi komputer pula, keupayaan untuk menggunakan komputer dengan berkesan adalah penting bagi pelajar di peringkat pengajian tinggi. Dan hipotesisnya adalah kecekapan komputer mempengaruhi secara positif niat untuk terus menggunakan pembelajaran dalam talian untuk masa hadapan. Dan yang ketiga adalah dari segi kebiasaan dengan teknologi, iaitu tahap kebiasaan dengan teknologi kesedaran, kesediaan untuk menerima dan juga melaksanakan pembelajaran secara dalam talian merupakan antara faktor yang menentukan kebolehsuaian dan kesediaan pelajar. Kebiasaan untuk hipotesisnya adalah kebiasaan dengan teknologi mempengaruhi secara positif minat untuk menggunakan pembelajaran dalam talian pada masa hadapan. Bagi metodologi pula, dari segi reka bentuk kajian adalah kuantitatif. Instrumen kajian adalah borang kaji selidik. Kaedah pengumpulan data pula ada secara dalam talian menggunakan aplikasi WhatsApp.
Dari segi populasi kajian adalah iaitu 310 orang pelajar. Sampel kajian adalah 118 orang pelajar, iaitu lebih kurang 38.6% daripada jumlah sebenar. Dan kaedah persampelan adalah persampelan mudah, convenient sampling, dan analisis kajian adalah menggunakan IBM SPS S versi 26 untuk kita analisis data deskriptif dan juga Smart PLS bagi mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar. Okay, bahagian terpenting dalam kajian ini adalah dari segi dapatan kajian. Pertama, kita akan tengok dari segi demografi responden, tahap penerimaan motivasi kompetensi komputer dan juga kebiasaan teknologi, ujian normaliti, varian kaedah biasa, common method variant, CMV, struktur model dan juga model pengukuran, measurement model. Yang pertama untuk dapatan kajian adalah dari segi demografi responden. Kita melihat kepada pertama jantina, iaitu kebanyakannya dipelopori oleh perempuan, itu membawa kepada 74.6%. Dari segi umur pula adalah yang paling tingginya adalah antara 19 hingga 20 tahun, itu 88.1%. Manakala untuk institusi kita ada Kolej Jeli, Cawangan Ratau Panjang, Kolej Pasir Mas, Kolej Kolanas. Manakala untuk program pula kita ada sijil fashion dan pakaian, pastry, perkhidmatan logistik, pengoperasian perniagaan serta multimedia kreatif periklanan. Untuk pendapatan ibu-bapa pula adalah range yang paling besar sekali lah di antara 2,000 ke bawah lah, yang membawa kepada 64.4%. Okey, seterusnya kita melihat pada tahap penerimaan, motivasi, kompetensi komputer dan juga kebiasaan teknologi. Berdasar kepada jadual 2 ini untuk analisis deskriptif dari segi niat penerimaan, motivasi, kompetensi komputer, kebiasaan dengan teknologi, secara keseluruhannya menunjukkan ia berada pada tahap yang tinggi lah untuk skor min dan juga sisihan piawai. Manakala bagi ujian normaliti pula, kajian ini menilai dari segi kenormalan data untuk kita gunakan multivariate kecondongan ataupun skewness dan juga kurtosis. Dan selepas kita jalankan ujian kenormalan, sudapatan menunjukkan bahawa data yang kita kumpul adalah tidak normal dengan nilai kecondongan dia. Melebihi 1 dan juga nilai kurtosis adalah melebihi 7. Oleh itu, perisian Smart PLS ini adalah program analitik bukan untuk parametrik. Merupakan perisian yang terbaik untuk digunakan. Okey, untuk varian kaedah biasa atau Common Method Variant, CMV, kalau kita tengok pada jadual 3, ia menunjukkan hasil analisis ujian dan pendekatan ini telah melibatkan regresi setiap pemboleh ubah pada pemboleh ubah biasa sambil mengambil kira faktor inflasi varian, VIF, dan kalau kita tengok nilai VIF mestilah kurang daripada 3 untuk membolehkan data ini diterima. Okey. Bagi model pengukuran pula, berdasarkan kepada rajah 1, 5 item, 20% daripada keseluruhan item dalam konstruktif biasa dengan teknologi telah dibuang kerana mempunyai pembebanan atau loading yang rendah, dan langkah seterusnya adalah mengesahkan untuk kesahihan diskriminasi. Manakala bagi jadual 4 pula menunjukkan bahawa tiada isu dalam menilai kesahihan diskriminasi kajian kerana semua nilai HTMT jatuh di bawah satu set nilai yang paling konservatif. Untuk struktur model pula, berdasarkan kepada jadual 5 mengesahkan semua hipotesis diterima dan semua pemboleh ubah bebas mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemboleh ubah bersandar, di mana nilai beta adalah positif sebagaimana yang telah dicadangkan dalam pembangunan hipotesis. Untuk perbincangan kajian pula, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar di Kolej Komuniti Kelantan mempunyai tahap penerimaan yang tinggi untuk terus menggunakan pembelajaran dalam talian selepas COVID-19. Yang kedua pula adalah hasil kajian juga mendapati para pelajar mempunyai motivasi yang tinggi, cekap menggunakan komputer serta seringkali menggunakan aplikasi komputer sehinggakan mereka ini mempunyai kebiasaan dengan teknologi yang tinggi.
Seterusnya adalah dari segi pemboleh ubah bebas, iaitu motivasi pelajar, kompetisi komputer dan kebiasaan dengan teknologi menunjukkan ia adalah hubungan yang signifikan dan juga positif. Dan yang keempat pula, kajian ini juga merumuskan bahawa motivasi pelajar merupakan petunjuk paling penting yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan meneruskan pembelajaran dalam sambungan daripada dapatan kajian tadi. Kajian ini juga mendapati bahawa kecekapan komputer menunjukkan impak yang menggalakkan terhadap sejauh mana pelajar terlibat dalam menerima pembelajaran dalam talian. Dan yang terakhir sekali adalah hubungan positif antara kebiasaan dengan teknologi dan juga niat. Kebanyakan pelajar ini biasa dengan teknologi yang mana ianya turut membantu mereka menggunakan pembelajaran dalam talian. Kesimpulan untuk kajian ini adalah pelajar yang bermotivasi dan kerap menggunakan aplikasi komputer mampu meningkatkan kecekapan komputer mereka dengan menjadikan mereka ini terbiasa dengan teknologi, seterusnya mempengaruhi hasrat mereka untuk terus menggunakan pembelajaran secara dalam talian pada masa akan datang. Dan kajian ini juga sebenarnya mempunyai beberapa batasan dari segi kekangan masa. Justru kurangnya 40% responden yang memberi maklum balas. Yang kedua, kajian ini melibatkan para pelajar Kolej Komuniti Kelantan sahaja, tidak mewakili keseluruhan pelajar Kolej Komuniti Malaysia, dan dicadangkan untuk kajian yang akan datang supaya melibatkan seluruh warga pelajar Kolej Komuniti seluruh Malaysia bagi mendapat pandangan yang lebih baik tentang penerimaan pembelajaran secara dalam talian. Sekian, terima kasih.